Ketahuilah bahawa elok dunia dan agama itu dihentikan di atas betul tafakur itu. Orang yang diberikan habuannya, daripadanya dia mengambil dengan habuan, itu bahagian yang sempurna dari setiap bentuk kebaikan. Sungguhnya warid, iaitu telah datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sanah. Bahwasanya berfikir satu saat itu lebih baik dari ibadat setahun. Bahwasanya kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, ketahuilah bahawa elok dunia dan agama itu dihentikan di atas betul tafakkur itu. Maksudnya tafakkur ataupun berfikir, dia akan menjadi asbab eloknya dunia kita dan eloknya agama kita. Betulnya dalam berfikir akan menjadi asbab eloknya agama dan dunia kita. Salah berfikir menyebabkan rosaknya agama kita dan rosaknya dunia kita. Elok dunia kita ataupun elok dunia dan agama kita bergantung pada eloknya cara kita berfikir. Bergantung kepada betulnya kita dalam berfikir, betulnya kita Allah senang dalam berfikir. Betul kita punya berfikir elok dunia dan agama. Allah senang. Allah senang. Salah berfikir akan rosaklah dunia dan agama. Jadi pentingnya berfikir, dan pentingnya betul dalam tafakkur, betul dalam berfikir. Ala sihhati tafakkur. Allah senang. Maksudnya apa? Ada orang bertafakkur tapi salah. Ada orang berfikir tapi salah. Salah dalam pemikiran, salah dalam berfikir, salah menggunakan akal dalam untuk berfikir, kerana dia berfikir kepada perkara yang akan binasakan, merosakkan dunia dan agama dia. Di antara perkara yang akan merosakkan dunia dan agama kita, iaitu kita berfikir tentang beberapa perkara. Allah senang. Dan ulama menegah kita berfikir 3 perkara. Allah senang. Yang pertama, jangan memikirkan kemiskinan. Jangan fikir miskin. Aku nanti 5 tahun lagi miskin, bah. Aku ni selama-lama hidup miskin macam ni, bah. Aku ni berniaga boleh kaya ke aku miskin juga? Miskin. Allah senang. Jangan memikirkan kemiskinan, sebab akan menyebabkan kerisauan dan menambah kerakusan. Bila orang menggunakan akalnya salah dalam berfikir, akan rosaklah Allah senang dunia dan agama dia. Dunia wa din, dunia rosak, agama pun rosak. Dunia rosak maksudnya apa? Orang yang berfikir tentang kemiskinan, dia akan menyebabkan risau dia. Risau tu akan merosakkan dunia dan agama. Karena orang yang risau, seriau, takut, tak yakin nak hidup, tak yakin nak berniaga, tak yakin nak kerja, tak yakin nak teruskan kehidupan. Orang yang risau ni akan menyebabkan apa? Yang pertama, dunia dia akan rosak, akhirat dia akan rosak. Orang bila risau, Allah senang, dia akan sikit usaha, dia akan hilang kesungguhan. Kerana orang yang risau, Allah senang, dia lebih kepada akan berputus asa. Na'udzubillah min dzalik. Nak buat apa risau? Tak buatlah. Nak buat risau. Niaga boleh tak untung? Tak payahlah. Kalau aku pergi kerja dengan tu, macam mana boleh senang ke aku miskin juga? Tak payahlah. Risau menyebabkan orang tu tidak ada kesungguhan dalam hidup dia. Risau menyebabkan orang itu akan jatuh, akan menyebabkan dunia dia pun rosak, agama dia pun rosak. Yang kedua, akan menambah kerakusan. Siapa yang memikirkan tentang kemiskinan, dia akan bertambah rakus.
Ini bagi siapa? Bagi orang yang dah ada harta. Orang yang tak ada harta fikir kemiskinan, lagi putus asa dah. Orang yang dah ada harta fikir kemiskinan, fikir 5 tahun lagi aku miskin bah. Nanti aku miskin macam mana? Sebab ni aku ada duit. Akan rosak dunia dan agama dia. Kenapa? Dia akan menjadi rakus. Orang yang rakus dia akan dibenci oleh manusia. Allah SWT. Orang yang rakus dia akan menyakiti orang lain. Dia akan mengambil hak orang. Rosak dunia dia. Allah SWT. Bahkan rosak agama dia. Orang yang rakus. Dia akan cuba tambah lagi bisnes, tak kira halal dan haram. Yang penting ekonomi ku kukuh lagi 50 tahun. Yang penting sampai mati aku makan duit ni tak habis. Akhirnya tak kira halal dan haram. Dan punca kerosakan yang berlaku pada dunia dan agama dia ni kenapa? Kerana dia selalu memikirkan tentang kemiskinan. Miskin baru ni, miskin. Ini di antara pemikiran-pemikiran yang rosak. Dan kita tidak boleh menggunakan akal kita untuk berfikir tentang miskin. Cukup bekerja, tawakal pada Allah, berdoa, cari rezeki yang halal, taqwa pada Allah, may taqillah ja'alhu makhraja, selesai. Yakin rezeki daripada Allah. Allah SWT. Tapi tak perlu kita set di fikiran kita, aku ni macam mana nanti miskin? Macam mana kalau aku tak terlepas dari miskin ni? Macam aku terus miskin macam ni? Macam mana? Aku nak hidup lagi? Lagi 5 tahun aku dah makan ke nanti? Lagi setahun lagi ada makan kah? Lagi kerja sudah, usaha sudah, buat baik sudah, taqwa pada Allah sudah, doa, sedekah, tawakal. Allah SWT. Bukan kita berfikir macam tu akan merosakkan dunia dan agama kita. Rosak cara berfikir, maka rosaklah dunia dan agama kita. Salah dalam berfikir, maka rosaklah agama dan dunia kita. Kerja agama pun rosak, kerja dunia pun rosak. Rosaknya kerja dunia maksudnya apa? Allah SWT. Dia menjadi orang yang Allah SWT hidup Allah SWT tidak menunaikan, ataupun dia menjadi orang yang tidak memberi hak orang lain. Allah SWT. Orang bila rakus sangat-sangat, hak orang pun dia ambil. Orang yang perlu beri hak dia tak bagi. Yang penting aku kaya, yang penting aku naik. Rosak dunia dia. Allah SWT. Dunia pun dia tak bahagia, akhirat lagi tak bahagia. Kan dunia kalau kita sakiti orang, dunia kalau kita ambil hak orang, bukan selamat pun. Allah SWT. Bahkan hidup dalam ketakutan. Rosak dunia dia, rosak kebahagiaan dunia dia. Ikut dalam ketakutan. Kenapa? Buat bisnes tipu orang. Allah SWT. Suka fitnah orang. Allah SWT. Okey ya, contoh. Yang kedua, jangan memikirkan perbuatan orang yang telah menganiayaimu. Jangan duk fikir tiap-tiap hari, orang tu kata kat aku, orang tu kata aku, orang tu sakiti hati aku, orang tu hasad pada aku. Buang semua tu. Jangan memikirkan perbuatan orang yang telah menganiayaimu. Nescaya akan menambah kekerasan hatimu dan kedengkianmu dan berlanjutan kemarahanmu. Ini cara fikir dan masalah cara ni berfikir yang salah yang kedua ni. Cara berfikir yang salah yang kedua. Yang pertama, fikir kemiskinan saja. Yang kedua, Allah SWT. Jangan memikirkan perbuatan orang yang telah aniaya kita. Orang buat naya kat kita, jangan kita duk fikir sangat. Allah SWT. Okey ya. Nescaya akan menambah kekerasan dia. Orang yang, siapa yang dia selalu fikir, sehari semalam dia fikir apa? Awak dia tu kata aku. Awak kawan-kawan aku tak suka aku. Awak aku mesej dalam grup dia tak balas. Ada orang sebab tu dia left grup. Dia hantar mesej orang tak respon. Dia hantar mesej orang tak respon. Tapi orang lain respon. Akhirnya syaitan bisik pada dia. Tengok hang tu tak disukai oleh orang lain. Hang tu sampah masyarakat. Hang tu tak berguna. Mesej hang tak dilayan oleh orang. Orang tak sayang pada hang. Orang ni semua baik-baik tapi hang tak bagus. Lebih baik hang left pada grup ni. Hang tinggalkan saya kawan hang ni. Ini syaitan yang suka membisikkan putus asa. Syaitan yang suka membisik duka cita. Dan syaitan yang suka menjadikan diri kita ni, kita rasa diri kita tidak bernilai. Kita rasa kita ni macam tak ada harapan untuk hidup. Tak bagus untuk orang lain, tak bagus untuk itu, tak bagus untuk ini. Dia syaitan nak kita sentiasa rasa gagal. Sedangkan Allah dan Rasul sentiasa menyuntik semangat motivasi kita untuk bergantung pada rahmat Allah, yakin dengan pertolongan Allah. Allah akan bantu kamu, Allah bersama orang beriman.
Tapi syaitan, habis dah kamu, habis dah. Kamu tak ada harapan, habis orang tak suka kamu. Dah. Left group. Allah senang. Jangan tunggu lagi left. Contoh macam tu. Satu, jangan ikut syaitan. Dan orang yang mudah dipengaruhi oleh syaitan siapa? Orang yang salah dalam berfikir. Dia fikir apa? Fikir orang nak ayah dia, fikir orang tak suka dia, fikir orang benci dia, fikir dunia ini menzalimi dia, fikir zaman ini zalimi dia. Macam-macam dia fikir yang rosak. Allah senang. Sedangkan para awliya melihat kebaikan, rahmah, pertolongan, bantuan, perhatian daripada Allah, kasih sayang Allah semuanya ada setiap saat untuk kita semua. Inna rahmati wasi'at kulli syai'. Semuanya rahmat aku meliputi tiap-tiap sesuatu. Kita bahaya kalau kita rasa miskin kasih sayang. Itu menyebabkan syaitan dapat pengaruhi kita. Jangan pernah rasa miskin kasih sayang. Jangan mengemis kasih sayang. Hidup ni kita hendaklah memberi kasih sayang, bukan kita mengemis kasih sayang. Kalau hidup nak mengemis kasih sayang, kita akan tekanan, kita akan stres, kita akan rasa tidak dihargai, gagal. Hidup hendaklah memberi kasih sayang. Itu diajak oleh agama. Tu Nabi ta la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Allah senang. La yu'minu ahadukum, macam-macam hadis Nabi ta, tidak sempurna iman kamu, tidak sempurna iman sehinggalah kamu mencintai orang. Allah senang. La yu'minu la yadkhulul jannah hatta tu'minu. Kamu tak boleh masuk syurga hatta tu'minu, sehinggalah kamu beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kamu tidak akan beriman, kamu tak akan jadi orang sempurna iman hatta tahabbu, sehinggalah kamu itu saling berkasih sayang. Banyak hadis Nabi kata cintai. Allah senang. Bukan minta cinta, tapi mencintai. Kalau kepada Allah kita minta cinta. Kalau kepada orang kita mencintai, bukan meminta cinta. Itu hakikat cinta. Kerana Allah senang. Hidup ini jangan mengemis cinta, tapi memberi cinta. Itu baru bahagia. Allah senang. Secara umumnya, Allah senang. Secara ringkasnya, kita tidak memiliki cinta. Allah senang. Cinta dari siapa? Pemberian siapa? Milik siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dia Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka minta cinta daripada Allah. Allah marzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalan yuqarribuna ila hubbik. Tengok Nabi ajak apa? Allah marzuqna hubbak. Ya Allah, rezekikan kami hubbak, cinta pada engkau. Wa hubba man yuhibbuk, dan cinta kepada siapa yang Allah senang. Yuhibbuk, yang engkau cintai. Allah senang. Maksudnya yang Allah cintai. Allah senang. Wa hubba amal yuqarribuna ila hubbik, dan cinta pada amal yang mendekatkan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala cinta. Allah senang. Okey ya? Allah senang. Okey, jadi kita nak amalan yang mendekatkan daripada Allah, yang menyebabkan sebab cinta Allah pada kita. Kita tengok ayat ini. Kalau kepada Allah, kita minta Allah rezekikan kita hubbak, untuk cinta Allah. Maksudnya kita minta, ya Allah kurniakan aku cinta. Tapi untuk orang yang mencintai Allah, kita minta apa? Ya Allah rezekikan aku untuk mencintai mereka. Untuk kepada Allah kita minta cinta, kepada orang kita memberi cinta. Maksudnya apa? Kita tidak memiliki cinta, kita kena minta kepada Ar-Rahman Ar-Rahim memiliki cinta. Allah senang. Kita minta Allah kurniakan cinta, sifat atau perasaan cinta dalam hati kita, supaya dengan cinta Allah yang Allah kurnia pada kita ini, kita dapat hidup dengan cinta Allah. Kita rasa cukup sempurna dengan cinta Allah, dan kita rasa Allah cinta kita itulah segala-gala, tak perlu lain-lain. Yang ketiga, kita mencintai siapa yang dicintai oleh Allah SWT, khususnya umat Nabi SAW. Maksudnya kita hanya jangan minta orang cintai kita, kita kena cintai orang dulu. Kita kena beri cinta dulu. Apa maksud beri cinta? Berakhlak dengan orang lain, menghargai orang, menghormati orang. Jangan orang duduk dengan kita, orang rasa dihina. Itu orang yang tidak memberi cinta. Kerana cinta itu adalah lambang daripada akhlak. Orang cinta mesti ada akhlak. Orang kalau cinta seorang perempuan tu cubit dia ada akhlak. Dia senyum, dia kata cubit dia lagi, kan akhlak.
Dia kata sayang cubit dah lagi. Best lah. Best pula. Kalau kawan cubit dia sepak. Allah senang. Setengah-setengah orang KL dia tanya, sepak tu apa Ustaz? Sepak tu sepak kan? Tak sama. Sepak tu maksudnya tampar. Tampar kan? Macam tu lah. Penampar lah, penampar. Okey ya. Apa backhand? Kalau backhand belakang ni. Jadi Allah SWT Muhammad, sepak tu bukan sepak. Ada orang KL tanya sepak tu apa? Ustaz Zul kata sepak. Okey ya. Allah SWT. Jadi sepak tu dia penampar lah. Okey ya. Jadi Allah SWT Muhammad kena cubit, senyum. Okey ya. Akhlak. Cinta menyebabkan akan timbul akhlak. Dan cinta pada seseorang itu menyebabkan kita berakhlak dengan seorang yang kita cinta. Satu agama ni agama cinta. Rasulullah diutuskan untuk cinta. Allah SWT. Nabi mendidik cinta. Kerana hanya dengan cinta kita akan buat baik sama kita. Dengan cinta akan keluar semangat berjuang. Dengan cinta akan keluar semangat untuk beramal soleh. Cinta semua cinta. Cinta adalah punca segala kebaikan. Allah SWT. Jadi, ya Allah SWT. Kita kena minta cinta daripada Allah kerana kita tidak memiliki cinta. Tetapi kepada orang jangan minta cinta. Kerana orang tak memiliki cinta. Orang yang ada cinta dalam hati dia pun cinta itu daripada Allah SWT. Sebab itu mintalah cinta daripada Allah. Minta Allah penuhkan hati kita dengan cinta kepada dia. Sehingga kita dapat mencintai apa sahaja yang berkait dengan dia. Akhirnya orang bergaul dengan kita. Kita memberi cinta. Itu memberi akhlak. Sehingga kan orang yang tidak ada cinta akan mencintai kita yang beri cinta kepada orang yang tidak ada cinta. Macam tu. Okey, macam tu. Orang tak ada cinta, contoh. Kita dapat cinta daripada Allah. Kita kalau bicara tentang cinta sama kita, tak akan berjaya kalau kita belum cinta Allah. Sebab macam mana kita nak mencintai hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah, umat Rasulullah, kalau kita tak ada cinta pada Allah dan Rasulnya? Sebab punca kita kasih kepada yang berkait dengan Allah dan Rasul, punca adalah cinta pada Allah dan Rasul tu. Contoh, boleh tak kita kasih kepada seorang pakcik dan makcik sedangkan kita tak kenal mereka siapa? Yang pertama. Yang kedua, kita tak ada cinta siapa-siapa berkait dengan mereka. Dia cinta tak mereka? Contoh pakcik dengan makcik ini umur 50-60 dah. Allah SWT. Boleh tak tiba-tiba kita cintai mereka? Tak boleh. Tapi tiba-tiba satu hari kita jumpa anak mereka yang lawa, yang segak, yang comel. Jatuh cinta kita. Jatuh cinta dengan anak mereka yang segak, comel, cantik ni. Nak kahwin terus. Waktu tu kita akan mencintai mak bapak dia. Macam mana kekuatan cinta tu datang? Kerana punca kita mencintai orang yang berkait dengan pakcik-makcik ni. Sebab anak dia. Kita bila cinta Allah, apa kait dengan Allah? Hamba-hamba dia. Allah sayang pada hamba-hamba dia. Kita cinta Rasulullah, kita akan cinta umat. Kerana umat ni Nabi sayang. Kalau dia cinta Allah Rasul, cinta tu akan, cinta yang masuk, yang ada dalam hati kita ni, kita dapat memberi, dapat menebarkan pada, dia panggil sebarkan kasih sayang. Itu sebarkan kasih sayang. Sehingga orang yang duduk dengan kita akan rasa kasih sayang, rasa disayangi. Dan mereka akan menyayangi kita dengan cinta yang kita beri kepada mereka. Yang hakikat cinta itu pemberian daripada Allah SWT. Akhirnya kita saling cinta mencintai dengan cinta pemberian daripada Allah SWT. Tapi mesti kita dulu kena cinta Allah dan Rasulnya. Faham tak? Tak mungkin tiba-tiba cinta umat ni, tak mungkin. Kalau kita tak cinta Rasulullah. Tak mungkin tiba-tiba cinta sesama umat Islam, sesama hamba Allah. Kalau kita tidak cinta pencipta dia. Kalau kita tak cinta yang menjadikan dia, makhluk ni, Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT. Sebab tu Nabi Muhammad SAW dia mencintai apa saja. Batu pun Nabi cinta. Allah SWT. Nabi duduk atas gunung Uhud. Allah SWT. Gunung Uhud bergerak. Nabi kata diam wahai gunung Uhud. Di atas kau seorang Nabi dan 2 orang syahid. Allah SWT. Dan Nabi pernah berkata, Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Uhud ni dia adalah bukit yang yuhibbuna. Dia cinta pada kami dan kami cinta pada dia. Bukit Uhud tu hanya batu. Dia batu, tapi Nabi mencintai batu. Sampai batu pun Nabi dapat mencintai. Kenapa? Karena
ikatan hati Nabi yang menciptakan batu tu. Itu Allah SWT. Ini ciptaan Allah kasih berkaitan dengan Allah. Kita kalau kasih pada seorang perempuan atau seorang lelaki, ini contoh yang kurang baik tapi contoh saja untuk faham ya. Kalau kita jumpa adik dia, pandang macam mana? Pandang sayang juga kan? Adik aku ni. Adik tunang aku ni. Nampak? Cuba main budak lain, tak pandang. Bila cinta Allah, apa saja makhluk kita akan pandang. Allah. Semua itu bukti cinta. Semua itu penzahiran cinta. Semua itu dicipta bila yang kita cinta. Allah. Sebab itu orang kalau cinta pada seorang, apa yang berkait dengan orang tu semua dia akan cinta, dia akan rasa seronok, dia akan rasa satu feel. Dia cinta kepada seorang perempuan, dia lalu depan rumah, dia tengok bumbung, dia rasa macam tu. Tak senang. Ni alam ni Allah jadikan, ni umat Nabi ni, takkan tak ada rasa feel dengan alam ni. Awliya salihin tengok alam, tengok umat, tengok orang, cinta. Kerana ni tanda-tanda kasih sayang Allah yang ada. Alam ni tanda-tanda kasih sayang Allah. Allah menyayangi hamba-hamba dia. Dia menyayangi makhluk-makhluk dia. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Allah SWT. Maksudnya kita kena bersihkan jiwa kita. Capai dulu cinta Allah dan Rasul. Selepas itu jangan risau. Cinta yang selain itu akan merata. Akan sempurna. Bahkan seorang anak tak akan boleh betul-betul mencintai ibu ayah dia dengan sebenar cinta kalau tak cinta Allah dan Rasul juga. Tak akan boleh. Okey ya. Dia hanya cinta, maksud dia apa? Biasa-biasa saja. Jadi kalau nak cinta mak ayah, cinta guru, cinta kawan-kawan betul-betul daripada perasaan yang ikhlas, maka cinta dulu Allah dan Rasul pencipta mereka. Cinta dulu apa? Allah Tuhan kepada umat ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey ya. Sebab tu dua perkara ni jangan tinggal. Didik diri kita cinta Allah, cinta Rasul. Nak mudah tiga perkara yang buat. Hak ulama dah bagilah. Yang pertama banyak sebut nama Allah, sebut nama Rasul. Ini cara cepat nak dapat cinta lah. Sebut nama Allah maksud dia zikir lah. Pas semayang jangan tinggal zikir, sebelum tidur jangan tinggal, waktu pagi jangan tinggal zikir. Duduk saja dalam kereta, dalam motor kan zikirlah pada Allah. Tengah balik kerja naik motor, pergi kerja naik motor, zikirlah. Buat apa? Allah senang amat. Okey. Yang kedua, yang pertama sebut nama Allah banyak, sebut nama Rasul banyak. Sebut nama Rasul selawat banyak-banyak. Timbul cinta insya-Allah. Yang kedua, buat apa? Mengaji. Nak cinta Allah, Allah senang. Mengaji ilmu-ilmu yang mengenalkan kita pada Allah, sifat-sifat Allah dan sebagainya. Lepas tu kena mengaji Allah senang. Ilmu yang membicarakan tentang apa yang Allah kurniakan kepada kita sebagai hamba. Cari kitab-kitab yang merenungkan pemberian-pemberian Allah pada kita. Khususnya kitab-kitab yang menceritakan tentang alam ruh Allah ciptakan kita, sejak alam ruh, batu alam lahirnya, sampailah syurga neraka apa semua. Penjagaan dia, penciptaan dia, kurniaan dia, rezeki yang dia bagi. Merenung pemberian daripada kita, merenung cinta. Kenal dia. Pemberi rezeki, contoh mudah, kenal dia maha pemberi rezeki. Yang kedua, cek apa yang dia dah bagi pada kita. Apa rezeki yang dia dah bagi? Cinta. Banyak lah dia bagi. Allah. Macam tu. Kenal dia macam tu. Cinta. Yang ketiga, buat apa? Yang ketiga, dekati dan duduk dengan para pencinta Allah dan Rasulnya. Awliya salihin. Duduk mereka talaqi. Suhbah. Berkawan dengan apa? Duduk dengan orang soleh. Duduk dengan para wali. Mursyid, murabbi. Tok-tok guru. Yang mereka itu dalam hati mereka ada cinta Allah dan Rasul. Duduk dengan mereka, akan terlimpahlah hati kita cinta Allah dan Rasul. Kerana orang yang mencintai Allah dan Rasul, bicaranya akan menyebabkan kita cinta Allah dan Rasul. Orang yang cinta Allah dan Rasulnya, tingkah lakunya, ibadatnya, akhlaknya kita tengok, akan timbul hati kita cinta Allah dan Rasul. Tapi bukan duduk sekali yang apa? Bukan 2 kali, bukan 10 kali. Duduk, terus duduk. Sampai Allah limpahkan. Allah senang amat. Buat 3 tu, dapat cinta Allah dan Rasul. Senang saja. Okey ya? Allah senang amat. Okey ya? Macam tu. Allah senang. Okey, jadi itu hakikat cinta. Jadi jangan kita hidup ni hanya nak mengemis cinta saja, tapi memberilah cinta. Jangan rasa kita ni miskin cinta. Kita kena rasa akulah kena mencintai orang. Akulah kena beri hak orang. Akulah kena tunaikan hak orang. Jangan orang tu kena sayang aku, orang tu kena respect aku, orang tu kena hormat aku, orang tu kena hargai aku. Soalnya mengemis cinta, mengemis pandangan, mengemis tak akan seronok hidup macam ni. Tiap kita hidup, kita jumpa orang, Allah sayang dia baik, hormati dia. Tengok Allah, aku kena hargai orang ni.
Oh dia ni dia perlu diberi hak, aku beri hak. Go dengan akhlak. Orang suka kita senyum pada orang. Kita suka ada orang senyum pada kita. Senyumlah pada orang. Kita suka ada orang hormati kita, cakap kita baik-baik, suka tak? Kita kena buat macam tu. Itulah beri cinta. Cakap orang baik-baik, akhirnya orang rasa sayang pada kita. Sayang kepada dia ni baik lah. Aku duduk dengan dia tak pernah dia kata aku. Selalu aku duduk dengan dia semangat. Aku jadi rasa lebih bernilai diri aku. Aku lebih yakin untuk hidup. Aku kalau bisnes aku down, cakap dengan dia, aku rasa macam aku nak bangkit balik. Aku kalau jatuh dalam maksiat, dia ni cakap menyebabkan aku rasa aku ada Tuhan yang Maha Pengampun dan aku nak balik pada Tuhan aku. Dan aku lebih suka balik pada Tuhan aku daripada kekal dalam maksiat. Ni duduk dengan dia kata, duduk dengan kawan, sembang bisnes saya masalah lah ni. Itulah aku kata dah dulu jangan nak buat. Jangan duduk orang macam ni. Duduk dengan orang dia kata tak apa ada jalan dia. Allah kan ada, tak apa insya-Allah. Jom kita bincang elok. Jom kita pergi jumpa orang sekian-sekian yang pengalaman puluh tahun dalam bisnes. Tak apa kita buat bagi jadi juga insya-Allah. Tak apa insya-Allah Allah ada. Yakin. Allah kan ada. Jangan bergantung diri kita sendiri. Tak usaha saya sangat mampu cari asbab. Kita bincang elok. Kita mesyuarat. Jangan cari kawan macam tu. Aku ni sakit 2-3 hari ni. Sakit rengkung. Covid datang lepas ni mati. Jangan cari itu. Cari kawan yang sedang sakit rengkung apa ni. Tak apa pergi makan dia tahu apa ubat ni. Herba ke apa ke. Macam tu apa. Okey ya. Allah senang. Jangan cari kawan yang Allah senang. Duduk dengan dia. Allah senang. Kita kata kat dia, aku tak ambil vaksin. Dia tak mati tak ambil vaksin. Kan? Duduk dengan kawan yang kita kata, aku tak ambil vaksin lagi. Dia tak apa, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Allah pelihara hang. Moga Allah sihatkan juga. Allah kan ada. Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit dia sembuhkan. Minta Allah pelihara kau. Minta Allah pelihara penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. La yadur ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' was-sami'ul 'alim. Seorang sahabat Nabi SAW dia datang kepada Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah SAW, aku tadi digigit kalajengking. Nabi kata, engkau baca tak pagi tadi Bismillahirrahmanirrahim 3 kali? A'udzubillahi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dia kata, aku tak baca Rasulullah. Kamu kena. Kamu baca ini 3 kali pada waktu pagi. Pada waktu petang kata Nabi SAW, tak akan ada musibah yang akan mendorakkan kamu. Tidak akan ada benda menyakitkan kamu. Bismillahirrahmanirrahim. La yadur ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' was-sami'ul 'alim 3 kali. Ada seorang tabi'in dia meriwayatkan hadis ni. Hadis yang Nabi kata siapa baca Bismillahirrahmanirrahim dan juga a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq tidak akan terkena musibah tiba-tiba pada hari itu. Tapi satu hari dia kena lumpuh. Waktu dia lumpuh tetap dia meriwayatkan hadis ni seorang beramal. Akhirnya orang macam tak percaya. Orang kata betul ke hadis yang kau riwayatkan ni? Nama dia Pak Osman ke nama dia? Betul ke hadis yang kau riwayatkan ni? Kerana engkau sendiri pun lumpuh, engkau kata orang tak kena apa? Kalau baca tak kenapa, engkau pun lumpuh, jatuh lumpuh. Dia kata ketahuilah hadis Nabi SAW benar. Aku tiap-tiap hari dulu amal Bismillahirrahmanirrahim 3 kali waktu baduk pagi dan juga 3 kali pada waktu petang. Tapi satu hari itu, satu pagi itu aku lupa baca. Kerana hari itu aku sangat marah pada keluarga aku. Ada problem rumah tangga. Bila aku marah, aku lupa nak baca Bismillah 3 kali. Hari itu aku terjatuh dan lumpuh aku sehingga hari ini. Tiap hari aku baca selamat. Kata dia, jangan kamu ragui hadis Nabi SAW. Ini salah aku, bukan salah hadis. Macam? Jadi bila kita kata, aku tak ambil vaksin, tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. La yadur ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'. Allah ada. Kita peganglah dengan Allah SWT. Ini asbab. Nak ambil macam mana? Sebab stok pun tak cukup, contoh kan? Contohlah. Jangan tak ambil lagi. Aku ambil dah 2 dos. Ni lepas ni, berdos lah. Matilah. Jangan. Dan bila kita jumpa kawan yang ambil vaksin pula, macam mana? Ambil vaksin lah, vaksin. Lepas ni mati terus yang ni. Jangan. Ambil vaksin lah. Vaksin ada efek dia juga. Mai dah kena efek pun, tapi tak apa, mudah-mudahan Allah selamatkan. Mudah-mudahan dia tak mudaratkan apa-apa. Bismillah, baca Bismillahirrahmanirrahim. Kan bagus. Mengingatkan kita pada Allah. Bergaul dengan orang dengan penuh akhlak dan kasih yang tidak menyakiti orang. Ni orang cakap minta sikit, mati. Habis hang. Lingkup lah bisnes hang habis. Anak macam tu, anak memang tak guna, memang bunuh lah, elok bunuh depa tu. Jangan. Duduklah dengan orang dia menghargai kita, dia beri peluang pada kita, dia bergaul kita dengan kasih sayang. Tapi kita kena nak bergaul macam ni dengan orang, kena sayang dulu Allah dan Rasul. Baru kita akan dapat ilmu tu, akan dapat kekuatan tu untuk bergaul. Senang, okey ya. Dia hormatilah sesama kita. Hari ni kita tengok dengan mata kita sendiri, kita dengar telinga kita, kaum muslimin saling mengantau sama mereka. Saling mempelekeh, saling menghina sama mereka. Kenapa jadi begitu? Senang.
Jadi kita berilah semangat pada hamba-hamba Allah, berilah semangat kepada kaum muslimin. Sebut, ceritakan mereka peluang-peluang yang lebih luas yang kita akan dapat kalau kita bergantung pada Allah, kalau kita kembali pada Allah. Kita ada Allah yang sentiasa pedulikan kita. Allah senang. Allah pasti menolong hamba dia. Okey ya. Nabi Ibrahim AS diikat, diletak di lastik, nak dilempar dalam api. Itu pun Allah selamatkan dia. Allah perintahkan api sejuk. Wahai api, jadilah kamu bardan wa salaman ala Ibrahim. Disejuk dan selamat untuk Ibrahim. Allah selamat. Allah menyelamatkan hamba dia. Dia melihat kita setiap hari. Dia tahu apa yang kita hadapi. Bukan Allah tak tahu, Allah tahu. Semua ni kejadian daripada dia juga. Tapi kita kena yakin bahawa dia akan bantu kita. Dia akan tolong kita. Jangan nampak habis dah kami COVID ni, PKP ni 11,000. Apa masalah 11,000? Apa masalah walaupun 100,000 sekalipun sehari? Apa masalah? Kita ada Allah SWT. Kenapa pening sangat tu? Cukup benar 11,000. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astaghfirullah. Musibah. Ya Allah tolong kami. Apa masalah? Oh, dia tak boleh lagi mati. Mati untuk beriman baiklah. Mati kubur sana lebih baik untuk kita. Cuma jangan cari mati, jangan cari pasal lah. Cuma kalau kita mati, sana lebih baik untuk kita di dunia. Allah senang. Tengok, tak boleh lagi 11,000 mati. Kenapa pemikiran mana? Kita mai pada pemikiran mana? Allah senang. Nabi kata dah wabak, siapa mati syahid. Siapa sabar dan kena wabak, dapat pahala syahid. Kita mati dapat kebaikan, kita hidup dapat kebaikan, dapat kemuliaan. Cuma kita taat pada Allah lah. Beriman dan juga pegang dengan takwa kita pada Allah. 11,000. Oh, dia pening dah, dia kenyok dah. Tengok 11,000, tak apa. Kendak dah. Allah senang. Walaupun ada sebahagian mengatakan ini percaturan politik dan sebagainya, itu mungkin wallahu alam. Itu kalau jadi pun betul itu asbab. Hakikatnya semua adalah ujian daripada Allah SWT. Nak bicara asbab boleh. Tapi hakikat tetap kita pegang dengan dalam akidah hati kita. Tengok 1,000 sehari kes. Allah, inilah kehidupan dunia. Dunia ni sakit, dunia ni mendukacitakan, dunia ini Allah SWT menyebabkan kita tak senang, dunia ni musibah, dunia ni balak. Inilah kehidupan dunia. Sebab itu dunia sementara. Allah jadikan dunia macam ni supaya kita sedang akhirat lebih baik untuk kita. Tapi kita jadikan dunia yang berlaku musibah ni, kita bertengkar sama kita. Apa guna? Allah nak lihatkan kita dunia macam ni, kehidupan dia. Kamu taat pada aku, kamu amal soleh, kamu usaha yang baik, buat yang terbaik, kamu berbuat cara berbuat, bekerja cara bekerja, Allah mengaji cara mengaji, amal cara amal, buat yang terbaik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak tengok siapa yang lebih baik amal dia. Allah sana. Lepas tu kita mati sana lebih baik untuk kita. Apa yang penting sangat 11,000. Apa tu? Cukup 11,000 inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kerana bila musibah, alladzina idza asabahum kena musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tu ayat Quran. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat bashir sabirin. Allah kata kami nak uji kamu, nak timpakan kamu. Sungguh kami akan timpakan kamu. Allah senang sesuatu, Allah senang daripada maksudnya apa? Bisyai'in di sini adalah sikit daripada ketakutan, kata ulama tafsir. Aku pasti akan uji kamu apa? Timpakan kamu ujian, sikit ketakutan. Orang takut dah ni, ujian daripada Allah. Allah senang. Sikit kelaparan, wal ju' wa naqsim minal amwal. Sedikit harta. Allah akan uji kita, harta kita banyak-banyak jadi sedikit. Pendapatan kita banyak, tiba-tiba jadi setengah gaji kita. Allah sebut dalam Quran, Allah yang buat itu. Allah senang. Allah senang. Wal anfusi wath thamarat. Dan Allah akan uji kita dengan kematian orang terdekat kita. Kematian keluarga, kematian orang terdekat, kematian orang yang kita sayang. Dan juga sedikit Allah akan uji kita sedikit daripada hasil-hasil buah-buahan yang kita dapat. Tapi Allah kata, "Basyiris sabirin." Allah tak kata tekananlah kamu. Peninglah kamu dengan 11,000 kes. Dah, Allah kata, "Basyiris sabirin." Gembira kamu. Khabar gembira. Basyiris sabirin, khabar gembira bagi orang yang sabar. Gembira kata Allah SWT. Kita orang beriman kan tu. Kau beriman ke tu? Pandang ini Allah sebut dalam Quran, memang dia akan buat macam tu untuk kita. Dia nak abang atas dunia ni memang macam ni. Akhirat lebih baik untuk kamu. Satu, jangan duk target dunia ni aku nak bahagia, betul-betul aku nak bebas. Tak ada. Kita nak bebas di sana.
Apa guna kita bebas bersukaria, berseronok di dunia, dalam kubur kena azab. Kena pukul tiap-tiap hari duduk dalam api, apa guna? Kita musibah sikit sini tak apa, insya-Allah. Api akan ada kelapangan, akan ada kelepasan lepas ni. Fa inna ma'al usri yusran. Beserta yang susah itu akan datang pula kemudahan. Maksudnya sebelum nak datang kemudahan akan payah dulu. Dah payah akan ada kemudahan. Lepas ni akan datang zaman Islam, zaman keamanan, zaman keseronokan, zaman kegembiraan. Jadi kalau tak sempat pun kita mati sana lebih seronok akhirat. Okey. Abasyiris sabirin. Khabar gembira kepada orang yang bersabar. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa ni orang yang beriman, orang yang sabar, orang yang dapat khabar gembira ni? Itu mereka yang bila tertimpa satu musibah pada mereka, mereka berkata, inna lillah, kami ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya lah kami kembali. Bila tengok sebelah ribu, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, kami milik Allah, dia buat apa yang dia nak. Allah seperti yang kata Imam Allah Al-Haddad dalam qasidah dia, Allah sallallahu Muhammad, Allah sallallahu Muhammad, Allah sallallahu anta wal khalaiq kulluhum abid wal ilahu fina yaf'al ma yurid. Imam Haddad maksudnya apa? Anta wal khalaiq, engkau dan semua makhluk Allah. Allah sallallahu kulluhum abid, mereka semua al-hamba. Kita semua hamba. Kita ikut saja apa yang diatur oleh Allah SWT. Kita hamba saja. Kita bukan tuan untuk mengubah alam ni. Kita bukan tuan untuk jatuhkan orang ni, naikkan orang ni. Kita bukan tuan alam ni. Allah menjatuhkan dan menaikkan. Allah memuliakan dan menghina sampai dia nak. Allah SWT. Allah SWT. Allah SWT. Wal ilahu fina yaf'al ma yurid. Dan Allah kepada kita semua makhluk ni, masuk diri kita, yaf'al ma yurid, dia buat apa yang dia nak. Semua kehendak dia. Tapi khabar gembira bagi orang sabar. Khabar gembira bagi orang yang sedang, kata dia itu daripada Allah SWT. Pak Allah, ini daripada engkau, ni tak ada apa-apa ya Allah. Innalillah, kami ini milik engkau ya Allah. Allah SWT. Kami tidak ada satu hak untuk protes apa yang kau buat. Tiada. Ya Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepada engkau kami akan kembali. Kita kembali kepada Allah. Wa ilallahil masir, kepada Allah lah kesudahan, kamu akan kembali kepada Allah. Allah SWT. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu Allah kata apa? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Allah SWT. Mereka itulah ke atas mereka Allah salawatun min rabbihim wa rahmah. Selawat Tuhan ke atas mereka. Ni orang yang timpa musibah, sikit harta, PKP, sempit, ketakutan, musibah. Allah kata apa? Allah selawat ke atas mereka. Apa maksud selawat ke atas mereka? Allah kurniakan barakah, limpahkan barakah dalam hidup mereka. Kerana mereka sabar. Kerana mereka sebut kami milik Allah, kami tak ada apa-apa. Serah pada Allah SWT. Bukan duk kata kami mesti menang. Mesti menang lagi kena uji. Awak tak boleh sebut ke Allah? Khususnya pemimpin-pemimpin yang beragama Islam. Kalau yang non-Muslim silakan nak sebut. Kita lawan COVID, kita pasti menang. Kita kalau orang Islam malu nak sebut begitu. Ya memang kalam tu zahir. Kalau akidah kita pegang memang tak jatuh iman dan sebagainya. Boleh kita tahu kita mesti menang lawan game ni. Contoh. Tak usah akidah kita, kalau dalam hati kita apa? Ikat daripada dia semua, kita bukan ada apa. Tapi takut-takut bila kita cakap tu jadi pegangan. Kita takut. Allah SWT. Orang Islam yang betulnya dia kena kata apa? InsyaAllah mudah-mudahan Allah tolong kita. Semua daripada dia. Kita kena kembali pada dia. Mudah-mudahan Allah menangkan kita. Allah SWT. Itu orang beradab dengan Allah. Takut dengan ujian Allah. Takut bila cakap lebih, Allah uji lebih. Ni bila cakap lebih, dia uji lebih. Kita pasti menang. Okay, ya. Kita ada semua. Kita percaya pada sains. Apanya? Apa hebat sangat sains tu? Sains boleh mengatasi hukum Allah kan? Sains boleh mengatasi kuasa Allah kan? Apanya sains tu? Apa ada sains tu? Sains tu hanya ilmu lebih kepada mengkaji apa yang telah ada. Apa yang telah dijadikan dipanggil apa? Eksperimen ataupun test. Itulah sains. Benda yang akan berlaku sains tak tahu. Allah SWT. Benda yang belum jadi sains tak tahu. Tak boleh tentukan sains. Dia hanya zanniyah ataupun dia hanya tengok teori ni tak akan berlaku sekian ni. Akan kiamat 2012. Tak kiamat-kiamat pun.
Akan berlaku kiamat sekian. Tak ada. Sains untuk dia mengkaji benda yang akan, tak ada. Itu bukan ilmu sains. Ilmu sains ni hanya dia kaji apa yang ada. Oh, tumbuhan-tumbuhan ni dah ada, macam mana tumbuh, kaji tu. Oh, ayak ni dia kalau campur ni jadi itu sains. Tapi ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, Quran tu sendiri mengetahui apa yang telah berlaku, apa yang sedang berlaku dan apa akan berlaku. Sains tak ada ilmu tu. Sains tak ada, minta maaf sebut, sains tak ada. Allah sedang amat, okey ya. Sains tak boleh nak cakap, nak tentukan ke depan akan berlaku ni. Secara tepat tak boleh. Banyak hanya sangkaan. Allah sedang amat, okey ya. Adapun Allah sedang amat. Contoh dia berkatakan sains boleh kaji contoh meteor akan jatuh. Itu memang dah ada, bukan belum ada. Memang dia bergerak dah, dia nampak dah bergerak mai dah. Memang tu boleh kaji, dia ada dah. Tapi boleh dia kaji 10 tahun lagi ada satu meteor akan tercipta, akan menghantam kita. Tak ada. Dia kaji benda tu ada dah. Oh ni jangka kami sekian-sekian. Akan jatuh ke bumi, tak itu jatuh juga. Dia mesti menyimpang, mesti tak tepat. So, sains ni yang tepatnya apa? Dia mengkaji apa yang apa yang dia ada. Apa yang dia ada tu sains. Itu disebut oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti, bukan saya sebut. Ulama lah kaji. Ya. Kadang saya cakap kata Yahudi, perancangan Yahudi contoh membuka apa dia panggil apa sihir punya fakulti di Israel kan. Belajar sana macam nak hubung dengan alam jin. Ada ni di Israel. Menyiapkan ahli sihir yang hebat. Lepas tu ada filem Harry Potter dan sebagainya. Filem-filem kartun, banyak ni kartun magic untuk bagi hati-hati anak-anak orang Islam kagum dengan sihir. Dan mereka cuba belajar sihir. Karena yang akan datang nanti pemimpin sihir, pemimpin ahli sihir itu Dajjal. Ada orang kata, ustaz ni setahun jagung dia tahu dah apa Yahudi nak buat apa. Bukan saya kata, ini ulama yang kata. Ulama yang hidup dekat umur depa 70, 80 tahun, 90 tahun yang kaji. Okey ya. Kita hanya ambil kalam ulama. Ada orang dia kata, dia macam mana boleh tahu? Yahudi buat tu semua tu. Dia baru hidup kan. Senang ke. Kita tak akan buat kata kajian kita. Memang kita ambil pada guru, ulama-ulama. Kita tak erti kaji, kita pun tak kaji. Kita bukan rajin kaji kan. Jadi kita ambil ulama cakap ni, kita ambil. Orang yang ahli dia, pakar dia cakap, kita ambil. Kita bukan pakar. Kita hanya nakal saja. Abang ni kata ni, itu saja. Okey ya. Dan ada sebagian orang Islam ni sangat kuat nak pertahankan Yahudi pula. Yahudi tak buat begitu, kita ada sangka buat pada Yahudi. Oh, bagus ya. Bagus ya. Padahal ada bukti, ada jelas, ada faktanya. Ada juga macam tu. Oh, dia tahu teori-teori ni kita tak boleh sangat ni, yang ni apa semua ni. Dan benda-benda ni kaji-kaji tentang Yahudi nak buat apa ni. Okey ya. Kita tak gaji. Cuma ulama kita bagi tahu supaya kita berhati-hati. Supaya anak kita tak jadi Yahudi. Bini kita tak jadi Yahudi, kita tak jadi Yahudi, itu masalah dia. Oh, tak boleh kaji Yahudi. Baik-baik kita ngaji fardu ain. Takut-takut dalam ngaji fardu ain kamu jadi Yahudi, kamu jadi Nasrani. Kamu tak sedap. Kan kamu tak tahu depa punya doktrin. Dia nak manipulasi kamu punya pemikiran, kamu tak tahu. Sedangkan ulama-ulama kita mengkaji kartun, Habib Bakal Adni contoh, kaji kartun sampai dia kata anak-anak kamu jangan tengok kartun nanti ada. Nanti tengok kartun. Kami ada daurah masuk dengan Habib Mai tu Darul Musafa tu malam tu. Ada seorang bangun tanya Habib takkan semua kartun tak boleh tengok? Kan ada kartun yang baik juga Habib. Habib Bakal Adni. Dia kata apa? Ya, aku sendiri akui ada kartun yang baik-baik tapi sangat sedikit, kata dia. Kebanyakan merosakkan pemikiran. Merosakkan anak-anak orang Islam, merosakkan akidah. Allah SWT. Contoh tengok, kartun cerita tentang penyelamat dunia. Dunia ni kita tak boleh apa kalau ada dia. Kereta api naik tu dia sampai. Dia boleh tarik kereta api pergi naik landasan balik. Orang nak lemah dia sampai, selamatkan orang. Akhirnya tertanam dalam akidah anak-anak orang Islam. Sampai ada anak-anak orang Islam mengatakan apa? Kalau lah Ultraman ada di Malaysia kan bagus. Dia mesti tolong kita. Mesti aman. Allah mana Allah. Walaupun umur dia dah 15 tahun, 16 tahun, dah mukallaf dah tu. Dah balik, dah akal, dah balik dan sebagainya kan. Cukup dah mukallaf tu. Boleh taklif dah semua. Dia jadi macam mana jadi? Kalau lah Ultraman ada. Kalau ada Doraemon wujud kan kita boleh pergi masa depan, masa lepas. Okey Kadang merosakkan fikiran kita. Dah saya tak percaya sangat tapi nampak seolah dia macam nak benda tu ada. Muncul dalam diri dia, hidup dia. Dan kosong hati daripada iman dan tauhid pada Allah SWT. Kuasa agung Allah tak ada. Agung kartun ada, agung pemula sepak ada, agung artis ada. Apa nak rosakkan kamu? Allah SWT. Okey Ngaji ilmu fardhu ain.
Tapi kita kena dengar juga ilmu-ilmu yang ulama-ulama cakap tentang apa yang Yahudi Nasrani cuba nak rosakkan kita umat Islam. Walan tardha ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum, ayat Quran. Allah sekali-kali tidak akan Yahudi Nasrani depa ridha pada kamu, suka dah sampai kamu ikut agama mereka. Ya, memang fardu ain, mengaji fardu ain kita akan ikut agama ni. Tapi takut dalam masa sama kita ikut juga Yahudi Nasrani tanpa kita sedang. Bebek kita tahu apa dia buat. Tapi bukan mengkaji lebih. Mengkaji sekadar yang ulama kita bagi tahu cukup. Kalau kaji lebih, kadang masalah pula. Sampai Ustaz Abiliu dia kata Freemason, itu tak betul ya. Ustaz Abiliu dia kata Dajjal, itu tak betul ya. Kita maaf lah. Dan semoga Allah jadikan ayah Ustaz Abiliu daripada ahli syurga yang tinggi. Sebab dakwah Ustaz Abiliu, insya-Allah mudah-mudahan Allah jadikan ayahnya, Allah tempatkan ayahnya bersama dengan para awliya salihin bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah dekatkan barzah ayahnya dengan barzah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai Ustaz Abiliu dia tengok Dajjal nanti dia boleh pergi mana saja, tengok Ustaz Abiliu pergi mana saja boleh pergi. Tu tak payahlah kaji sampai macam tu. Tu mengarut dah tu. Jadi fitnah fitnah. Kaji yang untuk selamat diri kita, bukan kaji sampai kita nak tahu kerja Yahudi. Dak kaji untuk kita tahu apa dia dapat, macam mana dia nak rosakkan kita. Dan supaya kita dapat elak, cakap tu saja. Tapi sampai kaji lebih-lebih sampai kita buat teori sendiri tak payah. Okey ya. Kaji sekadar kita nak selamatkan diri kita, iman kita, akidah kita, anak-anak kita. Tengok dalam kartun di antaranya ada apa lagi? Cerita sihir, magic. Dalam kartun ada apa lagi? Kartun kata Habib Wakal Adani, dia suka buat binatang cakap. Akhirnya anak-anak orang Islam dia anggap binatang cakap. Akhirnya syaitan akan zahirkan diri dia akan cakap. Syaitan akan menyerupai binatang akan cakap budak ni. Dan budak ni akan ditarik oleh syaitan. Habib Wakal Adani. Al-Habib Wakal Adani kata. Contoh ditanam dalam kartun apa? Kerosakan pada pemikiran anak-anak kita. Contoh Tom and Jerry. Dia kena tahu semua ni. Kalau menjadi fardu ain dia tak tahu yang ni, habis hanya muat. Anak dia tahu fardu ain, dia tahu fardu ain tapi pemikiran rosak. Pemikiran rosak. Allah SWT. Jadi Allah SWT. Ya, memang ada orang kata cukup kita menjadi fardu ain. Allah SWT. Cukup kita menjadi fardu ain kita akan selamat. Tak perlu kaji kat akhir zaman, tak perlu kaji. Sebenarnya kata Al-Habib Wakal Adani, Arkanuddin yang rukun keempat agama tentang mengkaji tentang alamat-alamat kiamat dan cara untuk kita selamat dari fitnah dan kesesatan yang ada di akhir zaman. Sebenarnya ilmu ni lah yang memelihara ilmu fiqh tauhid tasawuf. Kerana tanpa ilmu mengkaji alamatus saah, fitnah-fitnah yang ada di akhir zaman, ahli tauhid sendiri dia tak tahu macam mana nak hidup di akhir zaman. Dia terjatuh dalam fitnah, hanyut juga. Ahli fiqh tak tahu, hanyut. Tasawuf tak tahu, hanyut. Fitnah tiap-tiap hari ada di depan kita. Macam mana kita pendirian kita? Macam mana kita nak buat? Ilmu ni lah sebenarnya menyerah tiga ilmu ni. Sebab itu kesimpulannya empat-empat ilmu kena ngaji di akhir zaman. Kata Habib Wakal ni, kamu umat akhir zaman tapi kamu tak ambil tahu tentang pesanan Nabi tentang akhir zaman. Apa ni? Nak ngaji nak amal saja. Tak tahu dunia macam mana. Tak tahu fitnah masuk dalam handphone, fitnah masuk dalam TV. Fitnah tu telah menguasai pemikiran anak-anak dan keluarga, tak tahu. Tak tahu kata-kata anak-anak termasuk diri dia sendiri sedang mengikuti Yahudi dan Nasrani, tak tahu. Allah na'udzubillah min zalik. Tempat ilmu ngaji teruslah empat ni kalau boleh. Fiqh tauhid tasawuf itu alamat-alamat kiamat. Sebaiknya kitab-kitab seperti fiqh tahulat tu, sebab dia bukan setakat bicara akhir zaman, dia ada kaedahnya macam mana selamat, panduannya daripada Nabi SAW. Bukannya cerita akhir zaman. Itu penyakit juga, cerita akhir zaman tapi tak cerita ubat. Tak cerita kaedah untuk selamat, untuk keluar daripada masalah. Penyakit juga, masalah juga kan tu. Lepas tu kena mengaji pada ulama yang ahli dia. Ia hanya bukan cerita akhir zaman, tetapi mereka ada solusi, mereka ada cara, mereka ada panduan pada hadis Nabi SAW untuk keluar, untuk selamat, untuk selamatkan iman, akidah, keluarga, diri kita, dia terjatuh dalam fitnah. Okey ya. Allah SWT. Empat ilmu tu kena ngaji. Okey ya. Kalau ngaji alamat sa'ah saja, 3 ilmu fardu ain tak ada, tak selamat. Kalau mengaji ilmu fardu ain 3 ni, alamatus saah tak tahu, pun tak selamat. Kalaupun akidah dia betul, kalaupun tasawuf dia ada amalan, dia ada akhlak, kalaupun dia panggil apa satu lagi, fiqh, hukum hakam dia tahu, tapi dia akan melibatkan diri dalam fitnah tanpa dia sedar. Dia terlibat dalam fitnah. Dia tanya dalam fitnah, tak sedar. Ya, akidah dia tak tahu Tuhan Allah. Tetap akidah tak lari. Allah SWT. Tetap fiqh, hukum hakam dia ikut, tapi fitnah. Yang seperti malam yang gelap gelita. Kadang kita tak tahu, tak perasan.
Apa tu panjanglah kita nak bahasakan tu. Okey ya. Tak usah senang amat. Macam tu. Senang. Jadi empat ilmu ni penting. Kita umat akhir zaman tak mengaji tentang akhir zaman. Sedangkan Nabi dah habaq dah apa akan berlaku, apa kamu nak buat. Tak ngaji. Akhirnya kita ini ilmu ada tapi panduan tak ada. Ilmu ada tapi nak berjalan tak boleh. Tak tahu nak buat apa. Akhirnya kita marah orang. Bila kita cakap, orang kata kita marah. Akhirnya bila kita keluarkan hukum, keluarkan pandangan, orang celah kita, rendah kita marah, kita hukum balik orang. Pandai hukum tapi tak tahu macam mana nak hadapi fitnah. Bila orang mengata fitnah akhir zaman yang orang mengatakan kebenaran yang kita keluarkan tu tak benar, batil, apa kita nak buat? Bila kita komen satu benda, kita nak betulkan satu benda, tiba-tiba semua hantam kita, apa kita nak buat? Itu fitnah akhir zaman tu. Buat macam mana? Pandai hukum, dia abang hukum sebenar. Pandai tauhid dah ada. Tapi macam mana? Akhirnya dia pun masuk bertengkar, masuk itu, masuk ini. Dalam fitnah, hanya dalam fitnah. Akhirnya sampai tahap menghukum. Mengatakan, itulah mereka ni semua ni orang yang tak betul, yang akidah dia apa, dia mula dah. Dia mula menghukum. Sampai tahap kerana mengkafirkan. Sampai kadang tahap mengatakan orang semua pengikut Dajjal dan sebagainya. Habis tak jaga lidah, habis tak jaga hati, habis tak jaga tak tahu pendirian, tak tahu macam mana nak bertindak menghadapi fitnah yang ada depan mata. Mengajilah fiqh tahulak itu, dalam tu semua dah ada sebut. Okey ya. Mak usah senang. Contohlah ni orang kalut sangat. Dia tu pemimpin tak okey lah, turun kan. Kalau orang ngaji hadis akhir zaman, dia sabar, dia tenang. Kan Nabi kata ada fasa dia. La ni fasa mulkan jabat apa? Al-Sadis tu? Jababirah apa? Maksud dia apa? Raja kuku besi. Maksud dia ni kita duk fasa pemerintah yang mereka itu menekan rakyat. Sampai datang satu fasa nanti, fasa pemerintahan cara nubuah kenabian. Itu zaman Imam Mahdi. Apa kita nak kalut? Orang kalut kita kena naikkan orang baru. Naik orang baru sama juga sebab fasa dia. Itu takdir yang telah Allah tetapkan. Pada waktu ini, untuk selamat ada fitnah, lebih banyakkan taklim dan tarbiyah. Bagi diri mengaji amal, jaga keluarga. Itu lebih tumpukan itu. Bukan daripada nak turun kat itu, nak turun naik lain sama fasa dia. Belum datang Imam Mahdi. Ada orang pening macam nak satukan orang Islam. Tak bersatu sehinggalah datang Imam Mahdi. Itu kita mengaji fitnah akhir zaman, cara kita akan tak mudah kita nak keluar satu kata-kata yang merosak diri kita. Contoh bila dia tengok orang semua umat Islam pecah lah ni, dia akan kata apa? Semua parti-parti Islam, pemimpin Islam, orang Melayu sendiri, semua tak guna kata dia. Perpecah dia tahu. Orang mengaji akhir zaman, dia tahu Nabi dah pesan. Dan dia tahu bila umat Islam akan bersatu, dia tenang lah. Tak apa, ni memang alamat kiamat. Memang Allah dah bagi, Nabi dah bagi tahu, memang ni takdir Allah yang buat macam ni. Cumanya adab kita apa? Jangan sampai kita mencela, memaki, itu, ini. Kenapa kita pandang ini tak akan bersatu sehinggalah datang Imam Mahdi. Kata Al-Habib Ukal Adni, umat ini tidak akan bersatu sehinggalah muncul Imam Mahdi. Bila muncul Imam Mahdi, baru umat Islam bersatu. Baru saling menghormat menghormati, baru saling tunduk, baru saling sayang menyayangi, baru saling hormat menghormati, dan takkan tindas sama kita. Lah ni tak ada, memang zaman dia. Akan terus pecah. Nabi kata apa? Kamu akan lihat satu hari nanti ikhtilafan kathira. Banyak perselisihan akan berlaku. Tapi orang mengaji tentang fitnah akhir zaman, dia sama daripada perselisihan yang banyak, dan dia berada dalam perselisihan daripada. Dia tak akan kata, kenapa orang tak faham aku keluarkan pandangan ni, kenapa? Tak. Kerana dia kata, memang akhir zaman macam ni. Memang akhir zaman orang berselisih kita. Tak apa, senyum ya. Dia tak itu dalam fitnah. Dia tak akan kata, mereka ni memang jahil ni, orang jahil ni. Tak boleh terima pandangan aku. Memang akidah dia masalah ni. Ikut Dajjal ni, tak ada. Memang pun dia tak. Bawa senang. Kadang orang alim sama orang alim bertengkar dalam Facebook, bertengkar dalam komen. Gaduh. Bawa senang. Gaduh apanya? Kita keluarkan pandangan, ustaz tu kata kita, diam. Padang komen kita selesai sudah. Kita pandang, memang zaman dia pun ikhtilafan kathira. Cuma lidah kita jangan menghukum, jangan memaki, jangan menghina, jangan relax, tenang. Itu saja. Tak perlu debat. Bahkan Nabi suruh kita tinggalkan benda tu. Tinggalkan. Tak ada dalam fitnah. Kadang orang tu berilmu penuh dia dah, tapi jatuh dalam fitnah. Nak abang ke ilmu dia betul, nak abang ke dalil dia betul. Ya. Cukup kita abang, terang, orang hentam, cukup sudah, tak payah bertahan. Sudah selesai. Pandang dia orang kaum muslimin, pandang dia pun adalah orang yang duduk di akhir zaman,
Dan akhir zaman memang macam tu. Memang akan berlaku tu. Tak boleh elak. Kita kata Al-Habib Bekal ni, kita umpama orang yang duduk di bawah matahari, cari tempat teduh sudah. Sampailah matahari turun, sampailah fitnah ni habis. Dan muncul zaman yang baru. Lah ni hanya cari tempat teduh. Jangan nak hilangkan apa yang ada, cuma tak jangan. Okay, ya. Akhirnya kita akan tekanan. Kita tak faham zaman kita. Tak tekanan. Sampai ada orang buat satu Facebook dia, kenapa orang lain tak faham, tak nampak lagi yang benar benar. Tak payahlah. Kita cerita kebenaran, tak perlu pening orang tak terima kebenaran. Tu tak tahu tu dia termasuk fitnah akhir zaman, termasuk. Terhanyut fitnah akhir zaman. Dia tak tahu macam mana pendirian dia waktu mana. Dia cakap benar-benar orang semua hentam. Dia tak tahu pendirian dan cara dia nak hadapi bila kebenaran orang semua tak nampak tu benar. Tak tahu. Akhirnya dia ada stres. Tak faham lah orang ni, semua buta ke orang lah ni. Inilah pengikut Dajjal ni kata dia. Tak nampak ni yang sebenar. Kalau memilih akhir zaman, tak apa, memang macam tu pun. InsyaAllah mereka dengan pandangan mereka, kita dengan pandangan kita. InsyaAllah mudah-mudahan pandangan mereka tu Allah ibahalah juga, mudah-mudahan ada kebaikan. Mudah-mudahan mereka pun pandang cara baik. Cuma mungkin tersilap sikit, tak apalah. Allah kita doakan hidayah pada kaum muslimin. Ya Allah hidayah, ya Allah hidayah. Elak okay. Allah senang. Pening dia pening Okay. Aku tak faham lah orang. Tak payahlah, memang tak faham pun. Okay. Sebab kamu tak faham akhir zaman, nak faham orang. Okay. Allah senang. Panjang ni, lewat cerita kot lain ni. Maaf tak cerita ke kitab ni. Orang yang diberikan habuan daripada dia mengambil dengan habuan yang sempurna dibentuk kebaikan. Okey ya. Okey, dia nak cerita apa tadi? Nak cerita yang pertama, tak baca kitab cukup cakap tu. Habis ni. Kita nak cerita tadi yang pertama, cara fikiran yang salah. Kalau kata Imam Haddad, kalau betul cara berfikir, maka eloklah dunia dan agama. Maksudnya kalau salah cara berfikir, rosaklah dunia dan agama dia, rosak semuanya. Habis, jatuh dalam fitnah hanyut. Okey ya. Yang pertama, orang yang fikir, jangan kamu fikir kemiskinan sebab akan menyebabkan kamu kerisauan dan menambah kerakusan. Ni cara berfikir yang salah. 3. Yang kedua, jangan memikirkan perbuatan orang yang telah menganiayaimu, yang menyakitimu, jangan fikir. Nescaya akan menambah kekerasan hatimu dan kedengkianmu dan berlanjutan kemarahanmu. Yang duk fikir, kenapa orang buat aku macam ni? Kenapa orang tak sayang aku? Kenapa orang tak balas mesej aku dalam grup? Adakah aku ni tak disayangi? Adakah aku ni tidak bernilai di sisi kawanku? Tak perlu. Wahai Tuhanku, kenapa kau hidup begini? Allah senang sudah. Okey ya. Allah senang. Kenapakah aku diciptakan? Aku tak minta lahir ke dunia. Ayat. Akhirnya dia stres, gantung diri. Okey ya. So, dia terlalu memfikirkan tentang perbuatan orang pada dia. Kenapa orang hasad pada aku? Kenapa aku nak berniaga sikit orang kata? Kenapa aku baru nak buat syarahan sikit orang komplain kata aku ni macam-macam? Kenapa baru aku nak post benda baik kawan-kawan perli aku? Kenapa? Lah teruskan buat kebaikan. Kamu yakin tu baik, Allah ridha, buatlah. Orang kata jangan fikir. Fikirkan tentang kebaikan. Fikirkan tentang keridhaan Allah. Fikirkan tentang keluasan rahmat Allah SWT. Macam tu. Okay. Tapi kalau kita fikir tentang orang doa naya kita, sakiti kita, menambah keras hati. Makin keras hati kita, makin duk fikir aku nak buat apa balik kat orang. Nak balas macam mana ni kat orang. Allah senang. Dia komen dalam Facebook, orang komen dia balik. Orang condemn komen dia. Geram. Nak jawab apa balik tu? Semayang pun duk main benda tu. Baca Quran pun main benda tu. Bahkan dia cari Al-Quran tu jawab pula lagi teruk. Dan kedengkianmu. Dengki akan tambah. Kita fikir tentang orang buat kita dengki tambah pada orang tu. Bahkan berlanjutan marah kita. Hidup dalam keadaan marah. So dia pandang, dia fikir orang kata aku, orang tak puas hati, aku pun tak puas hati dengan dia. Tunggulah satu masa. Aku akan balas lah, nampak. Hidup tak tenang, rosak agama, rosak dunia dia. Hidup dunia tak bahagia, agama dia pun rosak. Alhamdulillah. Sebab dia fikir, cara berfikir salah. Fikir orang buat kat dia. Kita kena fikir nak buat baik pada orang. Orang tak buat baik pada dia, jangan fikir. Kita kena fikir macam mana nak bagi hak orang, macam mana nak buat gembira ke orang, macam mana nak kasih sayang pada orang. Jangan fikir tentang menyakiti kita. Macam tu. Yang ketiga, jangan memikirkan untuk tetap tinggal di dunia. Yang ketiga, ni cara berfikir yang salah. Dia fikir nak tinggal di dunia lama-lama, sama-lama. Jangan memikirkan untuk tetap tinggal di dunia. Sebab akan menggalakkan kamu dalam menghimpun dunia. Dan menunda-nunda amal perbuatan dan melalaikan akhirat. Ni cara berfikir yang rosak dunia dan agama dia. Jangan fikir nak duduk lama lagi. Dia akan menyebabkan menggalakkan kamu menghimpun dunia. Lagi siang malam dunia. Semayang nanti kita ada, mengaji nanti kita ada.
dan akan menyebabkan untuk menunda amal perbuatan, amal soleh tunda. Kenapa lambat lagi dia tahu hidup lagi. Yang ketiga, melalaikan akhirat. Ni 3 pemikiran kalau dalam otak kita, rosak hidup kita, rosak agama kita. Jadi macam tu. Jadi kita tengok kes pada hari ni 11,000. Maka bersabarlah dengan ujian Allah SWT. Memang ini akhir zaman, akan tersebar wabak. Memang ini akhir zaman, akan berlaku ketekanan, kemarahan akan makin banyak. Memang ini akhir zaman. Tapi tetaplah kita iman pada Allah, percaya semuanya ada kebaikan daripada Allah, hikmah daripada Allah. Dan percayalah dunia ni memang hidup macam tu. Tenang-tenang saja. Memang dunia macam tu pun. Di akhirat lebih baik. Akhirat. Macam tu. Apa yang ada di sisi Allah lebih baik. Jadi Allah SWT Muhammad, dan beradablah sama kita. Jangan kita nak cuba keluar dari takdir ini, daripada apa yang disebut oleh Rasulullah tentang akhir zaman yang berlaku ni. Jangan kita nak cepat keluar. Kita nak terlalu nak Allah SWT dia panggil apa? Mengubah sesuatu, jangan. Kenapa? Memang akhir zaman takdir yang macam tu disebut oleh Nabi SAW. Cuma jaga keluarga, buat amal sekat mampu, usaha kerja, doa pada Allah, jaga akidah. Itu yang sebaiknya. Okey ya. Dan pandanglah berapa ribu kes pun, semua tu kehendak dia. Yang penting tak usah pening lah, tak usah pening. Yang kita kena pening tu akhirat macam mana? Ni dia pening dengan kes 11,000. Pening akhirat kita macam mana? Pening dalam kubur nanti macam mana? Kena pening fikirkan macam mana, mati dalam Islam ke mati dalam kafir? Mati boleh ucap la ilaha illallah ke mati dalam keadaan tak boleh ucap la ilaha illallah? Kena fikir dulu. Allah senang. Hak dunia kes ni tengok macam tu, tengok macam tu cukup. Tu minta Allah jaga kita, minta Allah jaga umat Islam, beri kesembuhan. Cukup. Tak pening, tak pening. Tak pening jadi fikir benda lebih besar ni, benda kecil. Benda kecil. Lebih besar apa ni sisi Allah Subhanahu Wa Taala, akhirat kita macam mana. Okey ya. Allah senang. Betul, tak boleh lah sebab kes banyak lagi mati. Kes ada ke kes ada, mati sampai jalan. Ada ubat pun mati, tak ada ubat pun mati. Ada kes pun mati, tak ada kes pun mati. Apa masalahnya? Tapi sana akbar, sana. Wala adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Ada akhirat lebih besar kata Allah. Kalaulah mereka mengetahui. Kena fikir besar. Ini azab juga, ini musibah. Tapi kecil. Untuk kifarahkan kita. Tapi sana. Pandang semua ada kebaikan daripada Allah SWT. Relax saja. Sabar. Berita gembira pada orang yang sabar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alhamdulillah. Alhamdulillah, ni tajaan pada Nik Dahana binti Megat, suami, anak-anak, ibu mertua, arwah ibu bapa dan arwah bapa mertua dari Citra Kedah. Khususnya hamba Allah Kajang Selangor, kuatkan semangat keluarga menjadi takdir, lembut hati dan taat, dan jodoh anak perempuan yang hamba yang taat pada perintah Allah. Amin. Semoga Allah kabulkan semuanya. Khususnya Puan Arbiah binti Itam, Teluk Intan Perak. Semoga Allah panjangkan umur, dimurahkan rezeki, diletakkan iman serta sihat tubuh badan untuk semua ahli keluarga. Kami doakan Ustaz dan keluarga saya dalam keadaan sihat walafiat. Amin. Saya Ramdah dari Selangor, mohon Ustaz doakan saya keluarga sihat dan dapat beribadat hingga akhir hayat, dipermudahkan Allah segala urusan dunia akhirat, bukan akhirat la ilallah, dan semoga arwah bapa saya dan ibu bapa mertua dimasukkan dalam syurga dan dipuangi bersama orang beriman. Semoga Allah sembuhkan dan hilangkan penyakit Ustaz dan siapa yang sakit dijauhkan dari kejahatan makhluk. Amin. Senyap hamba Allah daripada Kota Baharu Kelantan, diizinkan bertemu Rasulullah, digunakan kesembuhan kesihatan yang baik zahir batin. Amin. Semoga Allah kabulkan. Senyap Akmal Fahim bin Fakhrazi, Kepala Batas Kedah, doakan saya cepat sembuh, moga saya terus kuat dan tabah dalam menghadapi ujian. Doakan semoga Allah bersihkan saya, Allah kurniakan manfaat mengenal Allah dan memberikan kebaikan di akhirat, dapat ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala serta selamat dari fitnah akhir zaman. Begitu juga umat Islam. Amin. Senyap Balkis keluarga Kuala Lumpur, doakan anak anda saya Muhammad Imtiaz dilimpahkan taufik hidayah supaya menjadi orang yang soleh dan suka melakukan taat kepada Allah dan Rasul. Amin. Semoga Allah kurniakan. Senyap Muhammad Akmal Rushdi, Ustaz Akmal Rushdi bin Akram Zaki daripada Bandar Baru Bangi Selangor. Kita Ustaz mendoakan agar keluarga kami dan kaum muslimin terpelihara daripada fitnah akhir zaman dan diletakkan iman. Semoga Ustaz dan sahabat dosa diberikan kesihatan yang baik dan rahmat. Amin. Takhir Cikgu Riza di Taman Kristal Sungai Tani. Semoga Allah merahmati mereka. Semoga Allah jadikan penaja kita ini, Allah murahkan rezeki, Allah selamatkan mereka zahir dan batin, ada fitnah zahir dan batin akhir zaman. Semoga Allah SWT selamatkan keluarga mereka dan keluarga kita juga daripada fitnah akhir zaman. Dan semoga Allah beri kekuatan, bagi kita taufik untuk belajar ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu akhlak, ilmu tasawuf, ilmu bukan dengan alamat kiamat, ilmu syarak untuk berselamat daripada akhir zaman. Semoga Allah SWT selamatkan kita dari fitnah dunia dan akhirat. Semoga Allah selamatkan kita daripada azab dunia dan azab akhirat, musibah dunia dan musibah akhirat. Semoga Allah SWT angkat segala wabak
Allah beri kesembuhan pada mereka yang terkena wabak, dan semoga Allah SWT beri hidayah pada pemimpin Islam. Allah beri hidayah pada semua pemerintah di seluruh negara, di seluruh dunia umat Islam. Semoga Allah SWT memberi keamanan dan juga kesejahteraan, kebahagiaan pada kita umat Islam, khususnya di Malaysia, umumnya di seluruh dunia. Semoga Allah SWT rahmati kita dan juga angkat segala balak. Semoga Allah SWT jadi hapuskan kemungkaran dan juga kebatilan dan juga kezaliman. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.